Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang, cikgu share pula. Okey, yang seterusnya, menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran. Okey, kaedah pemfaktoran ni kamu dah belajar masa tingkatan 2. Okey, setiap persamaan kuadratik perlu ditulis dalam bentuk AX kuasa 2 plus BX plus C sama dengan sifar sebelum melakukan pemfaktoran. Okey, mesti tulis dulu dalam bentuk ini barulah awak boleh melakukan kaedah pemfaktoran. Kita tengok contoh 7 dalam buku teks muka surat 21. Okey, soalan A. X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan sifar. Okey. Langkah yang pertama, kita tengok kat sini tanda bagi nilai C, A, B dan C adalah positif. Bermakna, dua digit yang akan kita keluarkan hasil darab nanti mestilah mempunyai sign yang sama, simbol yang sama. Sama ada negatif dengan negatif atau positif-positif. Po, ingat lagi tak? Po. Okey, tu. Simbol yang mana satu yang sama? Adakah negatif atau positif? Bergantung kepada tanda di nilai B. Kita tengok tandanya negatif. Bermakna simbol yang sama itu adalah simbol negatif. Yang ketiga, kita tengok nilai C. Okey, so nilai C adalah positif 6. Keluarkan semua hasil darab dua nombor yang menghasilkan 6. 1 darab 6, 2 darab 3. Okey, ini yang cikgu beritahu. Bila dia positif bermakna tandanya mesti sama, tandanya di depan. Sekarang tandanya di depan, kita tengok dia negatif, kat sini tolak. So, negatif dan negatif. Kita letakkan negatif 1 darab negatif 6 dan negatif 2 darab negatif 3. Step yang seterusnya, kita nak pilih yang mana satu, nombor yang kita nak, hasil darab yang kita nak bergantung kepada nilai B. Nilai B adalah negatif 5. Yang mana satu nombor, bila nombor digitnya, dua digit ini, bila kita tambah menghasilkan negatif 5, tentulah yang negatif 2 darab negatif 3. Negatif 2 tambah negatif 3, negatif 5. Jadi inilah dia nombor yang terlibat dan kita tulislah dalam bentuk bracket pemfaktoran. Okey. Keluarlah jawapannya X tolak 2, ungkapan yang pertama. Yang kedua, X tolak 3. Bergantung kepada ini. X tolak 2, X tolak 3. Mesti letak sama dengan sifar. Okey, masa tingkatan 2, kamu belajar pemfaktoran tak ada sama dengan sifar. Untuk topik ini, tingkatan 4, persamaan kuadratik mesti letak sama dengan, iaitu persamaan dan sifar. Ini bentuk dia. Okey, seterusnya, dah dapat ini, dah faktorkan dia. Next, ambil satu ungkapan. X tolak 2 samakan dengan sifar. Dan satu lagi ungkapan, X tolak 3 sama dengan sifar. Jadi jawapannya ada 2, X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Okey. Next, kita skip dulu B, kita teruskan dengan C. Okey, jika kamu dapat persamaan begini, ada bahagi, ada pecahan di bawahnya. Untuk kita hilangkan dia, caranya adalah darab silang. 2 darabkan di atas, X tolak 4 darabkan di atas. Okey, 5X tolak 24 ini satu kumpulan, X tolak 4 juga satu kumpulan. Jadi perlu letak bracket, kurungan. Okey. So, kata hasil begini, ini merah punya, ini biru punya. Okey kan. Kita selesaikan dia dengan kembangkan dia. Okey, X darab X, X kuasa 2, tolak X darab 4, 4X sama dengan 2 kali 5X, 10X, 2 kali 24, 48. Okey, ni tolak.
Okey, sampai sini belum lagi dalam bentuk persamaan kuadratik, kita kena ubah dia, tukar-tukarkan dia supaya menghasilkan bentuk last sekali inilah jawapan dalam bentuk X kuasa 2 tolak 14X tambah 48 sama dengan sifar. Bila dah dapat ini, barulah kita boleh guna kaedah pemfaktoran untuk faktorkan dia. Okey. Sama step cikgu terangkan tadi. Yang pertama, kita tengok simbol untuk nilai C, positif. Positif bermakna dua nilai mestilah sign yang sama, tanda yang sama, sama ada negatif dan negatif atau positif dan positif. Kita tengok sign dia yang kedua, okey. Yang kedua kita tengok nilai B dia negatif kat sini. So, dua simbol itu yang sama adalah bersimbol negatif. Okey, negatif berapa? Kita kena tengok pula nilai C, 48. Okey. So kat sini positif 48. Ini adalah nombor yang terlibat. Okey. Nombor apa? Hasil darab dia bila kita darabkan menghasilkan 48. Okey, 1 kali 48 dan seterusnya. Senaraikan semua possibility-nya. Senaraikan semua hasil darabnya. Dan mana satu yang kita nak pilih? Kita kena tengok pula step yang keempat, nilai B. Okey, nilai B adalah negatif 14. So, yang mana satu hasil tambah, bila kita tambah dua nombor ini, menghasilkan negatif 14, testlah guna kalkulator je. Okey, so yang kita dapat kat sini, last sekali, negatif 6 tambah negatif 8, jawapan dia negatif 14. So inilah yang kita pilih. Okey, terus saja boleh letak kembangan dia X tolak 6, X tolak 8 sama dengan sifar. So X sama dengan X tolak 6 sama dengan sifar. Ambil ungkapan yang pertama. Ungkapan yang kedua X tolak 8 sama dengan sifar. So X sama dengan 6, X sama dengan 8. Okey, ini untuk C. Okey, untuk D. D pula, kamu kena kembangkan dulu. Okey, hilangkan bracket ni dulu. Okey, dengan cara, okey, Y darabkan dengan Y tambah 1 plus 2 darabkan dengan Y tambah 1. Kamu boleh direct juga. Y darab Y, Y darab 1. Okey, macam mana cara yang kamu dah pelajari masa tingkatan 2 pun boleh gunakan. Selesaikan dulu, selesaikan sampai dapat bentuk inilah bentuknya. Dari sini kamu boleh buat pemfaktoran. Okey. Yang pertama, tengok tandanya negatif. Tadi positif, ini negatif. Bila negatif, ini nombor satu step. Bila negatif maknanya simbol dua nombor itu adalah yang berbeza. Positif dan negatif. Menghasilkan negatif. Okey, dan yang kedua, tengok tanda ini positif bermakna nombor yang lebih besar letakkan positif, nombor yang kecil letakkan negatif. Okey, nombor apa yang terlibat adalah 20. Okey, negatif 20. Okey, ini yang terlibat. Okey, ada 1, 2, 3. Yang besar letak positif, yang kecil letak negatif. Yang besar ni positif 10, yang kecil negatif 2, yang besar positif 5, yang kecil negatif 4. Yang mana satu kita nak pilih? Yang biru ini. Okey, untuk menghasilkan apa? Kita tengok nilai B kat sini adalah 1. So, mana hasil tambahnya menghasilkan 1? Yang ini. Jadi, kita ambillah ini. So, Y tolak 4 dan Y tambah 5. Ambil ungkapan yang pertama, samakan dengan sifar. Ungkapan yang kedua, samakan dengan sifar. Selesaikan, ini jawapannya. Okey, ini untuk D. Seterusnya, kita pergi kepada B. Okey, kepada B Okey, sebentar. Okey, sekejap ya. Kita pergi kepada B. Cikgu sharekan semula. Okey, B. Okey.
Yang mengganggu di sini adalah pecahan. So, untuk hilangkan dia sebenarnya kita bawa naik atas dan untuk adil bukannya belah kiri saja, belah kanan juga perlu bawa naik atas dengan operasi darab. So, akan jadi 2x kuasa 2 tambah 7x sama dengan 4. Kemudian kita ubah dia membentuk general arm. Okey, persamaan kuadratik sama dengan sifar dan kita mula faktorkan. Okey, kita perhatikan dulu step yang pertama, tanda negatif bermakna dua simbol yang berbeza, tambah dan tolak. Okey, kita tengok yang kedua tambah bermakna nombor besarnya tambah, nombor kecilnya kita tolak. Nombor besar positif, sorry. Nombor besar positif, nombor kecil negatif. Okey, nombor apa yang kita perlu test kat sini? Bukan hanya negatif 4 saja, kita tengok cikgu hijaukan di sini kenapa? Sebelum ini di depannya hanya X kuasa 2 bermakna nilai A kamu 1, sekarang nilai A kamu 2. Jadi, kamu kena darabkan negatif 4 darab 2. So, negatif 8 yang perlu kamu uji. Okey, keluarkan nilai yang sepatutnya. Hasil darab dapat negatif 8. Nombor besar positif, nombor kecil negatif, sama juga dengan 2 dan 4. Kemudian hasil tambah dua nombor yang mana menghasilkan positif 7 iaitu negatif 1 darab positif 8. So, ini yang kita akan ambil. Okey, dan pemfaktoran dia 2x tolak 1 dan 2x tambah 8. Cikgu ambil semua ni 2x. So, kat sini depan ni 2x dulu. Tapi okey, sekarang sini darab. Okey, jadi kita kena buat bahagi. Kita kena bahagi semula, bahagi 2. Okey, bahagi 2. Tadi kita darab, sekarang kena letak bahagi. Okey, kena letak bahagi. Kita tengok ungkapan mana yang kita boleh selesaikan dia. Ungkapan yang kedua. Okey, bila kita potong, so menghasilkan 2x tolak 1, x tambah. Okey. Kemudian kita ambil ungkapan yang pertama samakan dengan sifar, ungkapan yang kedua samakan dengan sifar dan selesaikan x bersamaan dengan 1/2, x bersamaan dengan negatif 4. Okey, ini semua keempat-empat contoh ini menggunakan kaedah pemfaktoran. Cikgu nak tunjukkan bagaimana kita boleh cari jawapan dengan menggunakan kalkulator. Okey. Kita gunakan kalkulator. Okey. A, soalan tadi A. Soalan A tadi, dia soalannya dah dalam bentuk general arm, dalam bentuk persamaan kuadratik. Okey, sorry. Okey. So, kita tak perlu buat apa-apalah. Okey, macam mana nak guna kalkulator? Syarat yang pertama, kamu perlu ada kalkulator jenis 570. 350 tak boleh 570. Okey, cara dia yang pertama, okey, mod. Tekan mod. Okey, on dulu, sorry. Okey, cikgu clearkan sekejap. Okey, tekan mod. Okey. Tekan sehingga kamu jumpa simbol EQN, equation ataupun persamaan. Tekan nombor 1. Okey, sekarang kat sini unknown. Nampak sini anak panah. Maknanya kita rujuk kepada sini. Kita tak nak unknown. Tekan lagi degree. Kuasa Kuasa tertinggi. Okey, kat sini soalannya kuadratik. Jadi kuasa tertingginya 2. Kita tekan 2. Okey, di sini kamu perlu tahu apakah nilai A, B dan C yang kita dah belajari awal-awal dulu.
Okey, kat sini keluarkan dulu. Okey, nilai A kamu 1, okey. B -5, C 6. Okey. So A 1 masukkan sama dengan, tekan sama dengan. Tadi tekan 1 kemudian tekan sama dengan. Dia keluar B, tekan -5, tekan sama dengan lagi. Kemudian C 6, tekan 6 sama dengan. Okey, keluar terus jawapan. X1 sama dengan 3. Okey, X yang pertama 3. Okey, X yang kedua, X2 ni 2 kecil di bawah, bersamaan dengan 2. Okey. So ada 2 jawapan. Okey. Ini guna kalkulator terus dapat jawapan akhir. Tapi kamu perlu working backward. Kita reverse kerja ke belakang. Ni jawapannya dah ni. Okey. Jadi perlu sediakan satu line. Okey, yang ini sama dengan sifar. Ini penting. Ini kena ada. Okey. Jalan kerja ini perlu ada. Okey, ini kita reverse balik. X sama dengan 3 bermakna dalam bracket ini X ini positif, dia jadi negatif. X tolak 3. Sini positif, kat sini jadi negatif. X tolak 2. So, inilah jalannya. Jalan shortcut. Boleh check lah sebenarnya menggunakan kalkulator. Sama jawapan kita dengan tadi. Contoh yang telah cikgu berikan A tadi. Okey, next kita cuba tengok B. Okey, soalan B. X kuasa 2 tambah 7/2X sama dengan 2. Okey, yang ini kalau nak guna kalkulator mesti tukar dalam bentuk general form kuadratik, persamaan kuadratik. Okey. Ini belum lagi menjadi nilai 2. Okey, kita perlu bawa ke belah kiri. Sini positif. Jadi tandanya akan jadi negatif. Okey, kita susun dia dalam bentuk persamaan kuadratik yang 7/2X. Okey, sini tolak 2. Alright. Sama dengan sifar. Barulah cantik. Okey, kat sini keluarkan nilai A, B dan C. A kamu 1, B 7/2, C -2. Okey, jom kita tekan kalkulator. Okey, boleh je continue. Kita tekan sama dengan. Okey, nilai A 1. Tekan lagi 1. Sama dengan. B 7/2, tekan 7. Tekan simbol ABC ni. 7/2, tekan sama dengan. Untuk nilai C, -2. So, -2. Tekan sama dengan. Okey, jawapan X yang pertama adalah 0.5. Okey, kita kena, cikgu tak nak perpuluhan kita tukar dalam bentuk pecahan. Shift ABC, jawapannya 1/2. So, untuk X yang pertama, jawapan adalah 1/2. Okey. X yang kedua, kita tengok -4. So, X sama dengan -4. Okey, cara ini guna kalkulator working backward. Jadi, kamu kena keluarkan satu lagi step yang penting ni Cikgu star ni. Step yang penting ini. Okey. Keluarkan dia punya pemfaktoran. Okey, ini ada pecahan. Okey, kita reverse jalan kerja reverse. Sini bahagi 2, kita bawa naik atas, dia jadi darab. Jadi letak sini 2X. Kat sini positif 1, kita reverse dia jadi -1. Okey. Untuk ungkapan yang kedua, sini X sama dengan -4. So, X tambah 4. Okey, so inilah jawapannya.
Okey. Untuk contoh C pula. Okey, kita tengok C. Okey. Soalan C tadi, okey, yang darat silang tu, bila kita dah buat dalam bentuk persamaan kuadratik general form dia, kita dapat 2x kuasa 2 tambah 7x tolak 4 sama dengan sifar. Okey. Okey, sama juga kita keluarkan nilai A, B dan C. A-nya 2, B-nya 7, C dia negatif 4. Kita guna kalkulator. Okey. Cikgu nak ulang semula lah. Cikgu clearkan dulu. Okey. Tekan mod. Okey, sehingga nampak simbol equation. Tekan 1. Unknown kita tak nak. Kita nak degree. Degree kita pilih nombor 2. Paling tinggi adalah kuasa 2. Nilai A kamu 2. Masukkan 2. Tekan sama dengan. Masukkan 7. Tekan sama dengan. Masukkan negatif 4. Tekan sama dengan. So, X1 kamu nilainya 0.5. Cikgu tak nak 0.5. Nak 1/2. So, X1 sama dengan 1/2. Okey, X2 negatif 4. Okey. Okey, sekejap ya. Cikgu semak semula. Oh, sorry. Ini B. Okey, yang C. C bukan yang ini. Okey, C. Okey. Kan cikgu salah. Tadi tu sama pula. Okey, C sebenarnya X kuasa 2 tolak 14X tambah 48 sama dengan sifar. Ini betul. Alright. Okey. Sorry Okey, C. Nilai A kamu 1. Nilai B kamu negatif 14. Nilai C kamu 48. Okey, masukkan balik. Okey, A1 sama dengan B negatif 14 sama dengan C 48 sama dengan. So, X1 kamu 8, X2 kamu 6. X yang pertama, okey, bolehlah letak 1 kat sini. 8. 1 kat bawah kecil tak nak letak pun tak apa. X2 6. Okey, working backward. Patah balik belakang. Mesti ada step ini. Sini positif 8 dia jadi X tolak 8. Positif 6 dia jadi X tolak 6. Selesai. Okey, last kali D. Okey, D. Okey. Ya. Okey, D. Y kuasa 2 tambah Y tolak 2 sama dengan sifar. Okey, ini dia punya persamaan kuadratik general arm ya. Nilai A sama dengan 1. Tak ada apa-apa maknanya 1 nilai A-nya. B kamu juga 1. C negatif 20. Okey, kita tekan kalkulator. A1, B tekan 1 sama dengan C tekan negatif 20 sama dengan dapat jawapan X1 4. X2 negatif 5. So, X sama dengan 4 yang pertama, X yang kedua negatif 5. This one. Alright. Nampak ya? Ini jawapannya. Kemudian jangan lupa working backward. Okay, ada kerja satu lagi yang ini yang penting. Terbalikkan. Okay, dalam bracket ini ungkapan yang kita nak tulis yang pertama adalah X tolak 4. Sebab ni positif jadi tolak. Sini negatif jadi tambah di sini. So, X tambah 5. So, inilah jawapannya. Okey. Okey, sampai sini saja untuk hari ini. Terima kasih.